Hello semua. Okey, hari ni saya saja nak ulas yang pasal topik ni lah. Saya nampak ada dealer ataupun ada konsultan dari content mentor yang cerita ataupun cuba beri penerangan yang pasal calculation 31.5. Okey. 31.5 tu saya ada bagi penerangan dekat video part 1, part 2, part 3. Okay, kenapa ada financial planners ataupun registered financial planners dia orang ambil nombor 31.5% as orang kata charge, manakala kebiasaannya kita cuma akan ambil 3.5%. Macam dalam video-video sebelum ni saya pernah beritahu, dia dua-duanya ada betul. Okay, sama juga ada kat artikel ni ataupun post ni. 31.5 seolah-olah konsultan ni dia cuba memberi orang kata gambaran, okey, nombor tu salah, okey, dan dia beri contoh pasal rumah ataupun kereta. Okey, partly dia true, okey, tapi partly dia tak ceritakan secara holistik. Okey, kenapa? Okey, saya akan terangkanlah. Okey, first, kita bila nak join ataupun kita nak labur ataupun kota-kota nak lebur duit dalam emas skim ni, okay, kita tak kata quantum method ni scam. Macam saya kata, belum terbukti yang quantum method ni scam, tapi kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Okay, sebab sejak dia ada delay dalam withdrawal, okay, macam-macam isu yang berlaku dekat media sosial. So antaranya orang cuba backing. Okay, inilah. Tapi kadang-kadang orang yang backing pun dia memberi fakta ataupun dia memberi info-info yang salah ataupun deceiving lah. Okay, tapi yang ni tak deceiving. Okay, cuma dia tak memberitahu. Contoh, dia cuba samakan ataupun dia cuba memberi calculation 31.5% ni salah. Okay, dia kata down payment, dia contoh memberi down payment untuk rumah ataupun kereta. Okay, dia cuba memberi penerangan yang itulah. Okay, kenapa kita tak boleh kira profit rate tu dari pemodal. Okay, that's why saya kata dia partly betul, tapi kita kena faham. Okay, rumah kita bila kita beli, katakan harga rumah RM500,000 atau RM600,000, kita letak down payment 10%. Okay, lepas kita bayar, okay, tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tahun kita bayar, okay, baki amount yang kita perlu bayar akan berkurangan. Okay, lepas tu aset tu, yang rumah tu, dia akan menjadi milik kita lepas kita dah bayar penuh principal tambah interest. Okay, ataupun apa-apa faedah yang perlu bayar lah. Sama juga kereta. Katakan harga kereta RM50,000 ataupun RM80,000 atau RM100,000, kita ambil katakan down payment 10% atau 20%, baki 80% kita bayar tiap bulan. Lepas kita bayar, harga atau hutang kita tu akan berkurangan. Okay, jadi untuk soalan ni, calculation wise, mathematic wise memang betul. Sebab saya kata, siapa yang tengok daripada segi 3.5% ada betul. Kenapa ada orang kata 31.5? Sebab dia partly pun ada betul. Okay, tapi kita nak labur duit kita ataupun hard earned money. Okay, we have to be skeptical ataupun kita kena tanya, kenapa konsultan-konsultan atau orang lain nak sangat kita nak labur duit? Okay, apa benefit untuk kita? Okay, so tapi kalau dalam skim ni, labur emas ni, katakanlah kita ambil JE10X, especially yang JE10X ni yang menjadi masalah ataupun menjadi isu pasal leverage. Okay, senang cerita lah, kalau saya nak cakap just direct to the point, tak ada beza pun kalau yang ni dengan forex. Okay, atau CFD. Okay, cuma okay, sebenarnya ada beza. At least forex atau CFD punya leverage, okay, tak ada faedah perlu bayar. Okay, kecuali you ambil yang non-Islamic account, swap, itu mungkin perlu bayar. Tapi kalau you ambil leverage dalam Islamic account, tak perlu bayar. Tapi dalam ni JE10X ni, you perlu bayar. Okay, tapi just beside the point. Saya tak nak pergi kepada isu halal haram kat situ. Saya cuma nak bagi tahu yang pasal isu ni. Labur emas ni, okay, you ambil 10X, okay, J10, okay, you labur katakan 10,000 ataupun you labur 1,000, tapi minimal rasa 1,500. Okay, untuk just for calculation purpose, katakan you just labur modal 10,000, you dapat pembiayaan 90,000, so total 100,000. Tapi kat sini dia tak sama dengan orang kata perbandingan dengan rumah ataupun kereta. Sebab you untuk JE10X,
tiap-tiap tahun you kena bayar. Okay, you kena bayar management fee ataupun profit rate 3.5%. 3.5% ni daripada you punya pembiayaan. Itu yang datang nombor 31.5% tu. Okay, lepas tu tiap-tiap tahun you bayar. Katakan you bayar 5 tahun, katakan harga emas. Okay, itu yang ramai konsultan tak bagi tahu. Dia harga emas saya dah bagi tahu dalam video saya part 1, part 2, part 3. Dia ada 3 senario je. Satu, harga tak bergerak, just static. Ini untuk simple. Satu lagi harga naik, satu lagi harga emas turun. Okay, untuk harga yang static, kita ambil yang simple. Maknanya awak beli $62 per gram ataupun $65 per gram. Harga emas tak naik, 5 tahun tak naik, 10 tahun naik, you masih bayar management fee. Okay, of course, kalau saya kata, mana ada harga tak pernah naik? Tunggu dulu, okay? Saya nak memberi contoh, okay? Kalau harga masih maintain 5 tahun, 10 tahun masih, walaupun dia naik sikit, turun, tapi katakanlah kita ambil on average, katakan dia masih maintain $62 saja, okay? You masih kena bayar dia punya management fee. So, you bila bayar, tiap tahun you kena bayar. Katakan 10 tahun, 20 tahun. So, lepas 20 tahun baru dia naik 1% ataupun 2%. Pasal you ambil katakan 10x, jadi dia 20 lah. Ataupun kalau 1% jadi 10. Tapi untuk 20 tahun you dah bayar management fee. Tiap tahun you bayar 3.5%. Okay, so you all kira balik worth it ke? By the time you nak terminate lepas 20 tahun, walaupun dia naik 1% times by 10, you dapat 10%. Tapi pasal 20 tahun you dah bayar, every year you bayar 3%. So multiply by 20 times 3.5, 60%. Kalau you terminate, you masih rugi. Ataupun even 10 years, saya ada tunjuk calculation, boleh tengok. Even 10 years, okay, kalau katakan percentage naik 1%, 10 times 1, okay, 10 times 3.5, almost 35%. You masih tak boleh nak kontrak dapat net profit. Okay, so sebab tu dia tak boleh nak samakan, okay, kira. That's why financial planners, dia orang masih nak tunjukkan kepada orang kata bakal klien atau current klien kenapa 31.5. Okay, itu sebabnya. Sebab dia bukan macam rumah, you bayar, okay, at least baki hutang berkurangan. Lepas you dah habis bayar, you akan dapat, okay, rumah ataupun kereta. Tapi dalam kes ni, you masih bayar. Walaupun katakanlah you ambil hutang, contohnya lah, daripada 2,000 you ambil 9 times, so 18,000. Katakanlah you dah bayar lepas 15 tahun, 20 tahun, 18,000 tu, okay, you masih tak dapat emas tu balik. Sebab you katakan harga emas tak naik, masih dekat paras yang awak beli, so awak masih tak untung. So bukankah itu beza? That's why bila kita dengar bila konsultan ataupun orang yang nak ajak you all nak join, jangan dengar satu pihak saja. Kena tengok secara holistic. We have to be skeptical dan kena tanya. Okay, of course orang kata harga emas akan naik. Of course bila harga emas naik, saya dah tunjuk dekat video-video sebelum ni, beyond certain percentage, okay, lepas katakan 4-5 tahun dia naik 2-3%, of course akan untung. Tapi kalau dia naik cuma 1%, rasanya 7 tahun ke 8 tahun, you baru break even ataupun you mungkin akan rugi. Okay, so kalau harga emas naik. Tapi kalau harga emas turun, okay, of course orang kata selagi you ada holding power, you tak terminate, you tak rugi. Partly true. Tapi you tiap tahun you akan bayar. Tapi harga kereta, walaupun harga kereta turun, okay, as long as you masih bayar ikut ni, at the end of the day, you at least dapat balik kereta. Kecuali you utang kereta 7 tahun, tapi lepas 4 tahun you nak terminate, ataupun lepas tahun, ataupun the moment you sign contract, you keluar dari showroom, harga kereta dah turun, lepas tu you nak jual, of course you akan rugi. Ataupun lepas 2-3 tahun you akan rugi. So konsep dia sama juga. GA10 pun, kalau you beli, lepas tu harga emas turun, lepas tu you dah bayar management fee 3.5%, okay, you decide to terminate sebab harga emas turun, you akan rugi. So cuba kaji, okay, pro and cons, okay. Dia akan untung bila harga emas naik. Itu saja, as simple as that. Harga emas static dengan harga emas turun, you all akan rugi. Okay, so that's all.